Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung semula kelas kita. Okay. Okay, kita akan lihat kepada kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol ini kepada kesihatan fizikal dan mental pula. Okay. Kesihatan fizikal dan mental. Okey, tadi kita tengok kepada kesan kepada koordinasi badan. Jadi sekarang tengok kepada fizikal dan mental. Jadi selain daripada mempengaruhi koordinasi badan iaitu sistem saraf, penyalahgunaan dadah juga akan menyebabkan banyak masalah kesihatan fizikal dan mental. Jadi keadaan ini akan sangat merbahayalah kepada tubuh badan manusia sendiri. Antara kerosakan dia, fizik kesihatan adalah kerosakan hati, melemahkan sistem imun badan, boleh merosakkan otak, masalah mental yang serius. Jadi ini semua kesan-kesan yang berbahaya kepada sistem, berbahaya kepada tubuh badan manusia. Sekejap ya. Okey, sekarang kita pengambilan minuman beralkohol yang berlebihan juga boleh merosakkan kebanyakan bahagian dan organ badan manusia. Jadi mari kita lihat kesan-kesan penyalahgunaan ini kepada sistem tubuh badan manusia. Okey, yang pertama kita tengok kesan dia adalah sirosis hati. Okey, sirosis hati ni adalah kerosakan kepada hati. Okey, jadi kalau kita lihat hati manusianya bentuk macam ni lah. Inilah bentuk hati manusia. Dia agak besar dari kiri ke kanan. Jadi hati yang sihat seperti gambar ni. Hati yang sihat sebelah kiri ni, E ni. Jadi kita tengok jadi berkilat, tidak ada nak nampak apa-apa kerosakan. Dan hati yang tak sihat, yang mengalami kerosakan hati, kita boleh nampak keadaan dia yang berjerutu, bertumpuk-tumpuk, kekuningan. Jadi ini hati yang sudah rosak lah. Jadi macam mana ini boleh berlaku? Hati ini adalah merupakan organ paling penting sebab dalam hatilah proses ibarat kilang utama dalam manusia ni untuk proses metabolisme badan. Sebab dalam hatilah semua proses-proses kimia dilakukan untuk menapis, untuk membersihkan darah, untuk dan bermacam-macam lagi lah, mengasingkan toksin, mengasingkan racun-racun, mengeluarkan bahan-bahan yang tidak perlu. Sini kawasan hati. Hati adalah tempat ibarat kilang pemprosesan dan pembersihan. Jadi kalau rosak hati, jadi banyak memberi kesan kepada sistem tubuh badan manusia. Okey, pengambilan minuman beralkohol yang berterusan, terutamanya jika diambil dalam jumlah yang banyak, dan penyalahgunaan dadah boleh memberikan kesan toksik kepada hati dan menyebabkan sirosis hati. Okey, so sirosis hati ini disebabkan oleh minuman alkohol yang banyak dan juga penyalahgunaan dadah. Jadi sirosis hati ini bermaksud
keadaan hati yang mengalami kerosakan yang kronik. Kerosakan yang kronik, berparut, mengeras dan tidak berfungsi seperti hati yang sihat. Jadi parut ini pula akan merebak secara perlahan-lahan sehingga fungsi hati hilang sepenuhnya. Jadi ini yang dimaksudkan sebagai sirosis hati. Jadi hati tidak dapat menjalankan fungsinya yang sepatutnya dan akan membawa kepada kesan yang lebih buruk kepada sistem badan yang lain. Jadi perlu dijagalah hati ni supaya tidak memberikan kesan kepada tubuh badan manusia. Okey, seterusnya kesan yang kedua. Kita tengok akan menyebabkan ulcer perut. Jadi di dalam perut, okey, sebelah kanan ni, okey, gambar kita, gambar ni okey, ni jelas gambar ni. Okey, hati yang ini, kemudian dia hujung belah kanan ni, sebenarnya belah kiri lah, belah kiri badan. Bermulalah kita punya perut. Perut kita daripada esophagus, iaitu kerongkong. Esophagus masuk ke perut. Okey, so kemudian hujung dia pula berada di bahagian tengah hati tu. Di sini. Kemudian barulah usus kecil. Usus kecil. Kemudian sambung dengan usus besar. Okey, jadi perut ni pula seperti mana yang kita tahu, inilah bentuk dia. Jadi bahagian dia lebih kurang dekat dengan hati lah. Jadi bahagian yang kita pegang di bahagian tengah, di bahagian rangka, tulang rangka kita ni, tengah-tengah tu, sebenarnya ada hati dan bawah sikit tu baru perut. Dia sebelah kiri bawah sikit, itu perut. Kalau bahagian tengah-tengah banyak kepada struktur hati. Ni kedudukan kita yang kita perlu tahulah. Okey, jadi penyalahgunaan alkohol ni dia boleh menyebabkan berlakunya ulcer perut. Jadi kalau ulcer, kita boleh bayangkan. Kalau ulcer di mulut, kan, kita tahu kesan dia dan juga bagaimana kita merasa sangat merana dengan kesakitan ulcer di mulut, sangat pedih, berbisa, nak makan tak boleh, nak bergerak mulut, pergerakan mulut, nak minum pun tak boleh. Jadi begitu sakitnya. Jadi bayangkan kalau itu berlaku di perut. Kalau dalam perut ni maksudnya kalau masuk saja makanan terkena bahagian dinding perut yang mengalami ulcer, maka dia akan mengalami kepedihan yang sangat-sangat sakit. Jadi alkohol ini boleh menyebabkan ulcer perut. Jadi ulcer perut atau ulcer peptik merupakan satu keadaan selaput di dalam perut yang mengalami luka. Jadi maksudnya dinding dalam, bahagian dalam perut, di mana kalau makanan masuk, makanan akan bersentuh dengan dinding dalam perut tersebut. Jadi dinding dalam perut tu dia ada lapisan-lapisan. Jadi lapisan paling luar yang bersentuhan dengan makanan di dalam perut tu, kalau selaput ini, dia boleh terkoyak dan menyebabkan luka lah. Jadi alkohol boleh menyebabkan keadaan selaput permukaan dalam perut itu mengalami koyakan dan luka. Okay, hal ini demikian kerana alkohol menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid daripada biasa yang akan mengakibatkan iritasi dan radang pada selaput di dalam perut. Ini kesan dia lah bagaimana alkohol itu menyebabkan perut, lapisan perut itu mengalami kerosakan. Dalam perut kita ada asid yang sangat kuat. Asid itu penting untuk proses pencernaan makanan di dalam perut. Tapi dia dilindungi, kesan dia kepada sel-sel perut oleh selaput inilah. Jadi selaput ini dapat menahan daripada asid dengan kuantiti yang telah ditentukan. Tapi dengan kehadiran alkohol akan menyebabkan asid yang sepatutnya sedikit sahaja dihasilkan dalam kuantiti yang sangat banyak.
Jadi bila asid yang sangat banyak ni dihasilkan, maka dia boleh menyebabkan luka pada selaput dan berlubang, menyebabkan lapisan itu terkoyak dan seterusnya bersentuhan dengan bahagian dalam dinding perut. Dan ini menyebabkan apa yang dipanggil sebagai ulcer perut lah. Jadi pesakit akan mengadu pedih atau sakit di kawasan ulu hati, berasa kembung perut, loya dan muntah. Ya. Jadi kembung perut, loya dan muntah. Ya. Kemudian pesakit ulcer perut juga boleh mengalami gejala yang lebih serius seperti muntah darah dan najis berwarna hitam. Ya. Jadi ini simptom dia sakit di pedih, sakit bahagian ulu hati, kembung perut, loya dan muntah. Ya, kalau lebih serius maka akan menyebabkan muntah darah dan juga najis berwarna hitam. Ya. Okey, kesan seterusnya adalah perlakuan ganas. Ya. Pengambilan dadah seperti amfetamina akan mengaktifkan sel-sel otak dan meningkatkan kadar metabolisme. Jadi contoh yang diberikan di sini adalah inilah ais ni, amfetamina. Dia akan mengaktifkan sel-sel otak dan menyebabkan kadar metabolisme badan akan meningkat. Jadi bila kadar metabolisme meningkat, maka dia akan menyebabkan degupan jantung akan lebih cepat, salur darah akan bergerak dengan lebih laju, dan kita akan menjadi lebih aktif. Jadi sukar nak tidur dan menjadi sangat agresif, dan akan bersikap ganas. Sebab ganas ini berkaitan dengan bahagian otak lah. Dia tidak boleh bersikap rasional. Dengan keadaan tenaga yang tinggi, akibat daripada kadar metabolisme yang meningkat dan agresif, maka dia akan menyebabkan kesan kepada perlakuan yang ganas. Seseorang yang minum alkohol secara berlebihan akan mabuk dan hilang kewarasan fikiran. Mereka akan berkelakuan seperti orang gila, ketawa berseorangan, bertindak di luar kawalan dan boleh menjadi ganas. Jadi alkohol ini dia mengubah kawalan yang dibuat oleh otak itu sendiri, menyebabkan kita tidak dapat, otak sepatutnya boleh kawal, tapi apabila otak tidak boleh kawal dan kawalan itu sudah tidak betul, maka dihilang kewarasan dia. Itu kesan dia. Jadi alkohol dan dadah ni sangat berbahaya. Okey, yang seterusnya menyebabkan halusinasi. Okey, apa dia halusinasi ni? Dia dah bincangkan tadi dalam dadah halusinogen. Jadi dadah seperti ganja, contoh dia ganja mengganggu fungsi otak. Dadah ini akan mengubah persepsi seseorang pengguna. Jadi dia akan ganggu otak lah. Jadi ini akan menyebabkan penagih itu mengalami halusinasi, paranoid atau perasaan syak wasangka dan takut terhadap orang lain. Jadi halusinasi juga mungkin menyebabkan kelakuan menjadi agresif terhadap orang lain. Okey, itu dia. Kesan-kesan daripada penyalahgunaan dadah dan alkohol terhadap kesihatan fizikal dan mental. Jadi ada empat kesan daripada yang awal tadi. 4 kesan iaitu kita boleh ingat kesan-kesan terhadap kesihatan fizikal dan mental. Yang pertama tadi apa? Sirosis hati. Kena ingat. Ni kalau kita nak buat nota tu kan. Jadi kesan-kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol terhadap kesihatan fizikal dan mental.
Jadi kesan-kesan dia, okey, yang pertama tadi yang kita bincang tadi akan menyebabkan sirosis hati. Sirosis hati iaitu hati menjadi rosak dan tidak dapat menjalankan tugasnya. Hati rosak dan tidak berfungsi. Okey. Yang kedua, jadi kena ingat yang kedua adalah ulcer perut. Jadi bila kita belajar ni kita kena lepas baca sikit, cuba tulis balik. Okey, ulcer perut. Jadi maksudnya selaput permukaan perut. Selaput permukaan perut rosak dan luka. Jadi bila selaput permukaan perut ni luka, maka itu yang dipanggil sebagai ulcer perut. Jadi bila berlaku ulcer maka akan rasa pedih, pedih perut, sakit ulu hati, dan sebagainya lah. Berasa kembung, loya dan muntah. Yang ketiga tadi kita dah lihat iaitu perlakuan ganas. Perlakuan ganas. Ni kena tulis lah. Okey, jadi perlakuan ganas ni maksudnya dia aktifkan sel-sel otak, kemudian metabolisme menjadi tinggi. Jadi dia akan jadi agresif dan bertindak aktif. Itu bahaya. Yang keempat tadi adalah halusinasi. Halusinasi dia akan menyebabkan diganggu ganggu fungsi otak. Okey, di mana akan berlaku persepsi. Persepsi seseorang itu berubah. Persepsi berubah. Muncul bayang-bayangan objek-objek yang tidak diketahui. Perasaan yang wasangka buruk, perasaan yang takut ataupun perasaan yang agresif terhadap orang. Jadi dia mengganggu perasaan. Apabila otak tidak dapat mengawal semua sistem yang ada. So inilah kesan-kesan yang berlaku kepada sistem tubuh badan manusia, kesan daripada penyalahgunaan dadah dan juga alkohol. Okey. Jadi kita terus habiskan. Kita pergi kepada subtopik yang terakhir iaitu minda yang sihat. Jadi untuk memastikan minda yang sihat, maka kita kena pastikan supaya kita tidak terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan juga penyalahgunaan alkohol. Okey, jadi kita tengok yang terakhir ni, yang ni tak berapa banyak dalam buku teks ni. Tak berapa banyak pun ada jugalah, tapi kena tahulah. Okey, jadi minda yang sihat ni penting supaya otak kita boleh berfikir dengan betul, dengan cara yang sepatutnya, membuat pertimbangan yang logik, yang rasional untuk mengambil sesuatu tindakan. Jadi kita akan dapat berfikir dengan baik. Jadi minda yang sihat merujuk kepada sikap positif, berdikari, penyayang dan bertanggungjawab. Jadi minda yang positif ni merupakan fungsi otak yang berkaitan dengan
kesedaran kita terhadap personality, pemikiran, ingatan, pertimbangan, intelek dan emosi. Jadi kita tengok dia punya ni, individu yang mempunyai minda yang sihat mempunyai ciri-ciri seperti yang berikut. Yang pertama, boleh berfikir dan membuat pertimbangan yang wajar. Mampu mengesan rangsangan dan bergerak balas dengan sewajarnya. Boleh mengingati peristiwa yang silam dan yang sedih dan gembira, sanggup menerima cabaran. Mampu membezakan antara yang betul dan yang salah, bertanggungjawab, hidup tenteram dan berfikiran positif, bebas daripada prasangka, berfikiran terbuka dan tidak emosional, mampu menakul. Jadi ini adalah ciri-ciri yang ada pada seseorang yang mempunyai minda yang sihat. Okey, seterusnya kita lihat beberapa faktor. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minda dan kesihatan mental. Jadi ni contoh-contoh dia, bagaimana faktor-faktor ni mempengaruhi minda kita. Okey, pengambilan minuman alkohol secara berlebihan, kecederaan pada bahagian otak akibat daripada jangkitan mikroorganisma patogen, kemalangan atau tumor, kemudian penyalahgunaan dadah, tua, tekanan mental dan ketidakseimbangan hormon semasa haid ataupun sindrom prahaid dan juga selepas putus haid. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktor ni boleh menjadi kesan kepada kesihatan minda, boleh mengganggu kesihatan minda kita. Okey, so seterusnya kita tengok penerangan dia. Jadi penerangan dia adalah di sini. Ini sebenarnya penerangan yang samalah. Diulang balik di sini untuk menjelaskan kenapa minda yang sihat ini sangat penting. Iaitu ketidakseimbangan hormon biasa berlaku sebelum atau semasa kitar haid dan juga apabila putus haid. Ini maksudnya seorang perempuan apabila mencapai umur 50 tahun hingga 55 tahun, jadi akan berlakunya putus haid, dipanggil sebagai menopause. Jadi bila dah putus haid ni, jadi dia akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Jadi bila ketidakseimbangan hormon ni akan mengalami kesan kepada perempuan dalam umur 50 hingga 55 tahun ni. Bila dia dah tak ada dah kitar haid tu, dia akan menyebabkan sakit kepala, murung dan cepat marah. Jadi ni contoh-contoh. Jadi kena fahamlah, bagi perempuan yang umur 50-55 tahun, dia sudah mula akan mengalami putus haid ataupun menopause. Jadi sikap dia akan berubah sebab hormon dia sudah mengalami ketidakseimbangan. Jadi kalau kita tengok mak-mak kita yang sudah berumur, lebih kurang macam tu, kalau dia murung, bad mood, cepat marah, sakit kepala, inilah kesan-kesan daripada proses menopause. Semua perempuan akan mengalami menopause. Di mana putus haid. Lepas tu dia dah tak ada dah. Kitar haid dah tak ada. Putus haid ni maksudnya tidak ada lagi kitar haid yang dialami oleh perempuan yang umur dia 50 dan ke atas lah. B. Pengambilan minuman beralkohol secara berlebihan akan menjejaskan keupayaan seorang untuk berfikir dan dia menjadi mabuk. Bila mabuk, dia akan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain sebab dia bertindak dengan agresif. Ini sangat bahaya. Kemudian penyalahgunaan dadah akan mendatangkan akibat yang buruk seperti kegagalan melaksanakan kewajipan terhadap keluarga, kerja, pelajaran dan orang sekeliling. Jadi dia akan menyebabkan masalah mental yang serius. Tekanan mental boleh menjejaskan minda yang sihat, oleh itu kita perlu sentiasa pandai mengawal tekanan supaya tidak menjejaskan minda. Kecederaan otak boleh menyebabkan seorang itu hilang ingatan ataupun daya intelek. Kecederaan otak juga boleh menyebabkan seorang mudah dipengaruhi oleh
perasaan ni. Jadi maksudnya contoh kecederaan otak ni adalah sebabkan penyakit ataupun kehilangan, kemalangan. Jadi ataupun contoh-contoh yang lain, kalau biasanya semakin tua jadi kita akan mudah lupa, panggil mudah lupa. Kita banyak dah tak boleh ingat dah sebab otak kita sudah semakin merosot keupayaan dan fungsi dia. Jadi bila otak kita ni dah semakin berkurangan, merosot dia punya fungsi, maka kesan dia kita akan semakin hilang ingatan, kurang ingat apa yang telah berlaku. Ya. Jadi bila ini berlaku, maka susahlah bagi kita. Jadi sebenarnya untuk kita mengekalkan keupayaan otak kita, kita kena pastikan supaya jaga kesihatan dengan baik. Ya, kemudian pastikan kita sentiasa melakukan ataupun menggerakkan otak kita untuk sentiasa berfikir. Jadi kalau kita selalu gunakan otak untuk perkara kebaikan, maka kita akan lambat untuk mengalami kemerosotan otak. Okey, seterusnya kita lihat berkaitan dengan bagaimana untuk kita mempunyai minda yang sihat dan baik. Yang pertama, penting untuk kita mempunyai minda yang sihat dan baik ini sebab dia mempunyai kesan kepada diri sendiri, keluarga, tempat kerja dan masyarakat serta negara. Jadi kalau kita lihat, kalau keluarga dapat membina keluarga yang bahagia, membuat keputusan yang baik, menjadi teladan dalam keluarga supaya diikuti oleh ahli keluarga. Kalau di tempat kerja pula dapat menjalinkan hubungan yang baik antara pekerja dengan majikan, menjalinkan hubungan yang baik antara rakan sekerja, menghasilkan kerja yang berkualiti dan kita dapat berdisiplin. Disiplin diri kita pun akan lebih baik apabila kita mempunyai minda yang sihat dan baik. Seterusnya, sumbangan minda yang sihat dan baik ini juga kepada negara, kepada masyarakat, belajar menangani kritikan dengan baik. Yang ini maksudnya macam kalau orang mengkritik kita, menegur kita, menasihatkan kita, maka kita dapat terima teguran dan nasihat itu dengan baik. Tapi kalau otak kita, minda kita tak sihat, kurang cergas, kurang baik, maka bila orang tegur sahaja kita, contohnya macam sebagai anak, apabila mak ayah kita tegur sesuatu perkara yang kita buat yang tak betul, maka kalau kita ada minda yang sihat, kita akan boleh terima teguran tersebut, nasihat tersebut dan memperbaikinya. Tapi kalau otak yang tidak sihat, maka kesan dia akan menyebabkan kita memberontak dan melawan balik. Dan kesan dia akan lebih buruk sebab ibu bapa kita ataupun adik-beradik kita tegur, kita akan jadi marah dan bergaduh pula dengan ahli keluarga sendiri sebab kita sebenarnya puncanya adalah kita mempunyai minda yang tidak sihat, perasaan yang tidak betul. Jadi kalau kita boleh tengok diri kita sendiri, kalau orang nasihat tegur kita, adakah kita boleh terima teguran dan nasihat itu dengan baik? Kita berlapang dada orang sebut. Jadi kalau kita boleh berlapang dada menerima teguran itu sebagai suatu yang untuk memperbaiki diri, maka itu adalah suatu petunjuk bahawa kita mempunyai minda yang sihat dan baik. Okey, kemudian boleh berperanan sebagai kawan untuk bertukar fikiran, membantu masyarakat yang dalam kesusahan. Dan dari segi sumbangan kepada negara, dapat berfikir dengan positif, dapat mengamalkan nilai-nilai agama dan moral yang baik, mengamalkan cara hidup yang sihat dan dapat menjana ekonomi negara. Jadi ini semua adalah merupakan kesan-kesan jika kita mempunyai minda yang sihat dan baik. Jadi perlu untuk kita memastikan perkara ini. Jadi habislah kita punya sukatan untuk bab yang ketujuh ni. Jadi kalau kita lihat kepada soalan-soalan kita ni dalam bab 7.3 ni, kita tengok kesimpulan apa yang telah kita pelajari di dalam bab yang ketujuh ini. Dalam bab ketujuh iaitu koordinasi badan. Okey, kita mempelajari
Yang pertama berkaitan dengan sistem endokrin manusia. Jadi kita kena ingat apakah nama-nama sistem endokrin. Apakah sistem endokrin dan fungsi dia. Kemudian sistem endokrin ni terdiri daripada kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon. Jadi kena hafal nama kelenjar tersebut yang diberikan dalam silibus. Ada 6 kelenjar. Setiap kelenjar menghasilkan sekurang-kurangnya 1 hormon. Ada kelenjar yang menghasilkan 2 hormon. Ada yang menghasilkan 3 hormon dan setiap hormon itu pula berbeza-beza dari segi fungsi dia. Jadi dalam tajuk bab 7 ni yang paling penting sekali 7.1 ni. 7.1 yang paling penting. Yang kedua penting 7.2 lah, yang 7.3 ni secara teori saja, itu secara logik akal sajalah. Jadi kamu kena hafal nama kelenjar, nama kelenjar dan nama hormon serta fungsi setiap hormon yang dirembeskan oleh kelenjar tersebut. Contoh macam kelenjar pituitari. Hormon apa yang dihasilkan, apa fungsi dia. Kemudian kelenjar apa lagi? Adrenal yang berada di atas buah pinggang. Apa fungsi kelenjar adrenal ni? Hormon apa yang dihasilkan? Kelenjar testis, kelenjar ovari. Kelenjar apa lagi? Kelenjar yang dekat tengkuk pula, leher kita punya salur pernafasan kita, iaitu kelenjar thyroid yang merembeskan hormon thyroxina. Jadi kesan dia, kalau fungsi ini berubah, apa kesan dia? Tu kena ingat. Kalau tidak berlaku kesan ketidakseimbangan hormon. Ini sangat pentinglah 7.1. 7.2 dan 7.3 kita dah bincangkan tadi. Harap kamu boleh ingatlah. Okey, so kita tengok sepintas lalu soalan-soalan yang boleh ditanya macam ni. Jadi soalan nombor 1, Rajah 1 menunjukkan sistem endokrin manusia. Okey, PQRS. Ni kena ingatlah ni. Ada dekat bahagian cerebrum, bawah cerebrum. Kemudian Q, kemudian R. Ni apa dia ni? Kena tengok ni. S. Okey. Ni boleh jawab ke tak ni? Okey, nyatakan kelenjar yang merupakan kelenjar induk dalam sistem endokrin manusia. Okey, kelenjar induk, apa dia? Kelenjar induk ni adalah kelenjar pituitari yang berada di cerebrum otak. Yang ni. Jadi P ni adalah kelenjar pituitari. Itu adalah kelenjar induk. Kenapa dikatakan kelenjar induk? Sebab dia menghasilkan hormon, mana hormon tu merangsang pula kelenjar-kelenjar yang lain. Sebab itu dikatakan sebagai kelenjar induk. Okey, B. Namakah hormon yang dirembeskan oleh kelenjar Q? Ni kelenjar Q ni. Apakah hormon yang dihasilkan? Jadi kena hafal lah. Sebab itu cikgu minta kamu hafal. Sebab kalau kamu tak hafal, memang soalan macam ni dia tanya, tapi tak boleh jawab lah. Okey, nama hormon kelenjar Q tu apa nama dia? Kelenjar Q tu adalah kelenjar thyroid yang menghasilkan hormon thyroxina. B2 tu, nyatakan kesan pada manusia jika hormon dalam soalan 1B1 tidak dirembeskan secukupnya ke dalam badan manusia. Jadi maksudnya dia tanya kalau hormon thyroxina tadi daripada kelenjar thyroid ni tidak dirembeskan secukupnya, maka apa kesan dia? Kesan dia adalah hormon thyroxina ni berfungsi untuk dalam proses perkembangan atau pertumbuhan manusia untuk seks sekunder. Maksudnya untuk akhir balik, bila daripada kanak-kanak nak menjadi remaja, maka hormon thyroxina ni sebagai hormon untuk tumbesaran. Jadi kalau tak cukup hormon ni, maksudnya tumbesaran akan terbantut. Maka jadilah orang yang tak cukup membesar. Dia terbantut. Itu kesan dia. Jadi itu yang perlu kita kena tahulah. Yang seterusnya soalan ni, namakan kelenjar R. Nyatakan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar R. Bagaimanakah kegagalan kelenjar R berfungsi boleh menyebabkan seorang itu mengalami penyakit
diabetes mellitus. Diabetes mellitus tu apa? Penyakit kencing manis. Tolong ingat diabetes mellitus tu adalah penyakit kencing manis. Kelenjar R ni apa? Ditunjuk dekat sini. Ini ginjal lah, buah pinggang. Jadi dia tak tunjuk dekat buah pinggang, dia tunjuk dekat ni. Yang macam panjang ni. Apa benda ni? Ni nama kelenjar ni adalah pankreas. Jadi R tu adalah kelenjar pankreas. Jadi pankreas ni dia hasilkan hormon apa? Hormon dia adalah hormon insulin. Tengok Jadi sebab tu kena hafal. Cikgu dah hafal. Okey, jadi hormon insulin. Jadi kalau hormon insulin tidak dihasilkan, maka akan menyebabkan penyakit kencing manis ataupun diabetes mellitus. Jadi pentinglah hormon insulin tu. Sebab hormon insulin tu berfungsi untuk membantu proses penyerapan gula ataupun glukosa ke dalam sel. Jadi kalau sekiranya hormon insulin tu tak ada, jadi gula dalam darah tidak dapat dibawa masuk ke dalam sel-sel manusia dan menyebabkan darah penuh dengan gula. Maka bila banyak sangat gula dalam darah, maka itulah yang dipanggil sebagai penyakit kencing manis. Soalan seterusnya, D ni, namakan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar S. Kelenjar S ni mana? Ni, okey, kelenjar S ni adalah testis. Jadi testis pada lelaki menghasilkan hormon apa? Testosteron. Okey, itu nama hormon dia. Jadi itulah soalan-soalan tu ditanya, nama hormon, nama kelenjar, apa fungsi dia, apa kesan dia kalau tak cukup. Sebab itulah cikgu sebut perlu hafal semua sekali. Contoh. Okey, soalan 2 ni. Menunjukkan sistem endokrin bagi seorang perempuan, namakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar Y. Kelenjar Y ni adalah hormon kelenjar ovari. Apakah nama hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ovari? Iaitu hormon apa? Progesteron. Hormon progesteron. Jadi hormon progesteron tu penting sebab apa? Sebab dia untuk proses perkembangan seks sekunder perempuan. Jadi itulah contoh-contoh soalan yang boleh ditanya dalam tajuk ini. Kalau tengok soalan-soalan yang seterusnya pun sama juga. B ni, walaupun kelenjar Y wujud sejak lahir, kelenjar itu tidak aktif. Bilakah kelenjar Y akan menjadi aktif? Okey, kelenjar Y ni menjadi aktif apabila seorang perempuan itu mencapai akil baligh. Akil baligh bagi seorang perempuan bermula daripada umur 10 tahun hingga 12 tahun. Jadi bila masuk umur 10 tahun barulah dia menjadi aktif dan mengeluarkan sel ovum. Sel ovum. Jadi sel ovum tu menandakan bahawa bermulalah kitar haid bagi seorang perempuan. Jadi barulah dia masuk akil baligh. Itulah tanda dia sudah menjadi remaja perempuan. Okey, so itulah contoh-contoh soalan yang boleh ditanya. Jadi harapan cikgu supaya kamu dapat mengingati nama-nama yang ada dalam kelenjar ni. Okey, so itu sahajalah untuk hari ini. Diharapkan kamu semua dapat memahami. Okey, jadi pada minggu hadapan kita akan masuk kepada bab yang ke-8 pula, iaitu unsur dan bahan. Jadi terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran anda. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh left group. Boleh left group pula. Terima kasih, Cikgu. Ya.